mencapai kata putus untuk melantik Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bagaimana Marwan Ibnul Hakam ini dilantik menjadi ketua bagi Bani Umayyah? Baiklah, sebenarnya taksub kepada kesukuan dan kabilah dah datang balik kepada bangsa Arab ini walaupun mereka semua dah memeluk agama Islam. Pada zaman itu ada dua suku Arab yang berpengaruh di Jazirah Arab. Pertama, kabilah Qais yang terletak di utara Jazirah Arab. Kedua, kabilah Kalb yang terletak di selatan Jazirah Arab. Kabilah Qais yang berada di utara Jazirah Arab ini memang pro lah kepada Abdullah bin Zubair yang mana waktu itu telah menjadi khalifah di Mekah dan Madinah. Manakala kabilah Kalb yang ada di selatan Arab ini pro kepada khalifah Bani Umayyah yang mula meretak setelah kematian Muawiyah kedua seperti yang pernah saya kongsikan sebelum ini. Baiklah, di kalangan kabilah Qais yang pro kepada Abdullah bin Zubair ini, mereka ini terdiri daripada tiga ketua. Pertama, Ad-Dakhla ibnu Qais, ketua di Damsyik. Kedua, An-Nu'man ibnu Bashir, ketua di Hims. Dan ketiga, Zubair bin Haris Al-Kilabi, ketua di Kinisrin. Manakala kabilah yang pro kepada Bani Umayyah yang terletak di selatan Arab ini pun berpecah belah. Sebabnya ada di kalangan mereka ini nak lantik Khalid bin Yazid bin Muawiyah sebagai pemimpin dan ada pula di kalangan yang lain nak lantik Marwan Ibnul Hakam menjadi pemimpin. Banyak sebablah kenapa ada banyak pendapat waktu nak lantik ketua-ketua ini. Tetapi yang mudah kita dapat simpulkan puncanya adalah dari segi pengalaman sahaja antara Khalid bin Yazid dan Marwan Ibnul Hakam. Jika kita lihat, Khalid bin Yazid ini lebih muda dari Marwan sehingga kan dalam riwayat menyebut ketika berlaku perbincangan nak melantik ketua untuk memimpin Bani Umayyah ini, seorang pembesar yang bernama Al-Husain Ibnu Numair berkata, "Demi Allah, kenapa kita nak bagi orang muda iaitu Khalid bin Yazid menjadi pemimpin sedangkan tradisi Arab nak lantik ketua mesti kena utamakan yang lebih tua iaitu Marwan Ibnul Hakam." Akhirnya dalam perbincangan yang berlaku di Al-Jabiyah pada tahun 64 Hijrah antara pimpinan Bani Umayyah dan pro Bani Umayyah ini mencapai kata putus untuk melantik Marwan Ibnul Hakam menjadi pemimpin Bani Umayyah seterusnya dengan syarat selepas sahaja Marwan meninggal, lantikan ketua akan jatuh kepada Khalid bin Yazid dan seterusnya kepada Amru bin Sa'id bin As. Selepas sahaja Bani Umayyah ini mendapat pimpinan baru dari Marwan Ibnul Hakam, terus Marwan melakukan kerjanya untuk melawan semua kabilah yang pro kepada Abdullah bin Zubair. Mula-mula sekali Marwan telah melakukan serangan kepada kabilah Ad-Dakhla ibnu Qais di satu tempat yang bernama Marjurahid pada bulan Muharram tahun 65 Hijrah. Dalam pertempuran itu, Ad-Dakhla ibnu Qais serta pengikutnya telah tewas di tangan Marwan Ibnul Hakam. Hasil dari perang itu, seluruh daerah Syam dapat dikuasai semula Bani Umayyah. Marwan juga meneruskan serangan ke Mesir sehingga semua penduduk di Mesir juga memberi sokongan kepadanya. Setelah Mesir berjaya ditakluk, Marwan telah melantik anaknya Abdul Aziz menjadi gubernur di Mesir. Marwan juga telah melantik Amru bin Sa'id untuk memimpin tentera Bani Umayyah ke Palestin. Di sana berlakulah pertempuran antara Amru dan Mus'ab ibnu Zubair yang membawa kepada kemenangan Amru bin Sa'id. Takdir daripada Allah Subhanahu wa taala, umur Marwan Ibnul Hakam ini taklah panjang. Beliau telah meninggal dunia. Maka khalifah Bani Umayyah ini telah disambung kepada anaknya iaitu Abdul Malik dan Abdul Aziz. Persoalannya, bagaimana dengan perjanjian di Al-Jabiyah? Sepatutnya setelah Marwan meninggal dunia, khalifah seterusnya adalah Khalid bin Yazid. Tetapi dah jadi lain pula. InsyaAllah segala persoalan ini akan kita cerita di dalam video yang akan datang.